Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita telah pun berada pada slot yang terakhir untuk hari ini bersama dengan tetamu istimewa di Pesta Buku Selangor 2020 di Shah Alam Convention Center. Hari ini tetamu kita sangat istimewa. Topik yang bakal kita bincang pun sangatlah seronok, di mana topik-topik ini adalah topik yang berkaitan dengan sejarah dan juga topik-topik yang mana memberikan kita untuk menimbul lebih ilmu dan pengalaman. Bersama saya hari ini Da'i, maafkan saya ya. Da'i Said. Awal-awal lagi dia dah tarik dah. Da'i Said. Da'i Said, sebelum tu sebelum saya pergi dengan lebih. Dia keluar dah saya dah. Awal sangat tu. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya teroka saya sendiri nak cerita, saya bagi ruang kepada Da'i untuk memperkenalkan diri dan sedikit latar belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat kali pertama bila Pesta Buku Selangor 2020 kan. Jemput saya fikir 2-3 kali juga nak datang ke tak nak datang kan. Tapi disebabkan aura yang berapa belas kali dijemput juga, insya-Allah alhamdulillah kita dapat juga untuk menghadiri pada petang ni. So, nama panjang Syed Shah Ikmal bin Syed Muhammad Saiful. Orang panggil Da'i Syed lah. Muda lagi, belum berkahwin lagi, masih lagi bujang 4. Kalau ni bujang apa? Saya bujang 3. Bujang 3. Alhamdulillah dah kahwin lah. Alhamdulillah dah ada anak lah. InsyaAllah on the way. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan diberikan mudah-mudahan insyaAllah. Jadi saya masuk Da'i umur 21. Umur 23 saya wakil Malaysia dalam pertandingan Aksi Asia. Aksi Asia di Indonesia. Bukan pertandingan dangdut. Bukan pertandingan dangdut. Bukan dangdut. Tapi ini pertandingan dakwah juga. Dapat nombor 3 alhamdulillah. Dan saya ada mempunyai 2 single bertajuk Keagungan Cintamu dan Arah. Kalau penonton yang tengok dekat sini boleh tengok dekat YouTube lah. Arah Syed Ikmal, Keagungan Cintamu Syed Ikmal. Boleh search. Perkembangan lagi, insyaAllah saya raya ni saya nak keluarkan kurta. Nanti kena belilah. Dekat nak raya ni kena beli. Kena beli kurta saya, insyaAllah. Itu je. Kurta nama apa? Syed. Raya baru dirilis lah ni belum rilis lagi lah. Dah kita dah plan. Dah plan lah. Dalam plan lah. Ikuti perkembangan saya di Instagram Da'i Syed. Okey. Menarik. Da'i Syed dah pun kongsi bujang 4 lah. Bujang 4. Ada kosong lagi. Okey, kita tarik balik pada kita punya kita punya perbincangan kita hari ini, iaitu meet and greet Da'i Syed Kisah Cinta Syria. Jadi saya nak tanya Da'i Syed, apa pengalaman di Syria yang tak dapat dilupakan sampai hari ni? Pengalaman ni banyak lah. Saya pergi Syria daripada Malaysia, terbang transit di Singapura ke Istanbul ke Gaziantep terus ke bumi Syria. Pengalaman yang saya tak boleh dilupakan antaranya saya bawa satu coklat yang mana banyak gila coklat tu. Coklat yang berharga 20 sen. Coki-coki. Kalau kita hari ni orang bagi coklat-coklat free, ada yang nak ada yang tak nak. Lebih kurang budak-budak sekarang ni dia nak Cadbury saja. Betul. Budak-budak di Syria yang susah nak lupakan antaranya bila saya bawa coklat tu keluar habis daripada rumah ni berebut-rebut macam tak pernah makan coklat. Jadi bila saya bagi dekat budak tu satu genggam dah adik bawa balik. Tak sampai berapa minit datang balik. Saya tanya mana coklat tadi? Mak saya dah ambil. Mak dia pun teringin. Jadi maknanya dia orang dekat sini bukan sekadar miskin, tetapi dia orang sangat memerlukan daif. Dan yang kedua yang saya tak boleh lupa juga antaranya satu soalan. Saya ada post dekat Instagram saya yang mana saya buat perbezaan di antara anak-anak ataupun kanak-kanak di Malaysia ataupun di negeri yang aman lah dengan Syria. Saya buat perbezaan di antara Presiden Jokowi tanya kepada seorang budak ni. Jokowi tanya, apa cita-cita kamu? Budak ni jawab, saya nak jadi YouTubers. Jadi saya pergi kat Syria. Saya edit lah bagi beza. Saya tanya budak Syria, fi hayatukum madza turid? Nak jadi apa? Dalam dunia ni hang nak apa? Hang nak jadi apa? Hang nak apa? Al-khubuz, aku nak roti. Allahu akbar. Saya nak kebebasan. Beza tak? Aku nak kebebasan. Maknanya jawapan budak-budak kita di sini dengan Syria beza di antara bumi dan langit. Jadi syukur kepada Allah, negara kita ni alhamdulillah aman, damai, syukurlah. Itu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Itulah dikatakan bezanya Syria dengan Malaysia. Ada di belakang. Tapi nampak perbezaan dia di situ. Cara berfikir, cara mereka duduk dalam keadaan macam tu. Jiwa mereka sangat kental. Asalnya kalau kita letak budak daripada Malaysia ke sana,
Wallahu a'lam boleh survive ke tak tahulah. Kan? Jadi dai, soalan seterusnya daripada saya, macam mana boleh terfikir nak masuk dai dan bawa image macam ni? Soalan mana? Email macam ni Alhamdulillah saya umur 14 tahun masuk sekolah pondok. Bapak saya, mak saya hantar saya pergi sekolah pondok. Bila saya pergi sekolah pondok ni orang selalu tanya lah. Boleh bagi tahu tak sekolah pondok mana? Dekat Mahat Syatri, Pondok Sungai Dedap Bian Kedah. Kedah. Saya mengaji umur 14 tahun. Masa tu saya ingat lagi, bila saya balik kampung orang tanya, kawan-kawan lah selalu tanya, Syed hang esok besar ni pergi sekolah pondok nak makan apa? Tak ada sijil. Saya kata makan nasi. Takkan makan pasiak. Betul. Alhamdulillah hari ni makan nasi. Jadi orang kata cemuhan ataupun kecaman tu daripada ngaji sekolah pondok lagi. 14 ngaji sekolah pondok. Umur 16 saya terbang ke bumi Anbiya di Mesir. Umur 19 saya pergi Yaman, Hadramaut. 20 balik Malaysia, 21 masuk dai pendakwah Nusantara musim keempat. Tercetusnya sebab memang daripada latar belakang ngaji agama. Jadi cuba ambil fast track ke? Ada ambil fast track ke? Tak ada. Biasa-biasa je lah. Jadi bila masuk dai, alhamdulillah teruskanlah sebarkan dakwah dan seterusnya. Macam mana, sebab apa orang tanya saya kenapa dai Syed ni pakai nak macam penyanyi ada, macam nak macam soalan-soalan macam tu lah kan, pakai reggae lah, rambut ikat macam ni kan, kecam terus kan. Sebab kebiasaan pendakwah lah, kita tengok kebiasaannya mereka selalu berdakwah di masjid. Kita tengok masjid semua orang baik-baik kan. Orang kata hok gigit Maggi tak putih-putih. Gigit Maggi tak putih. Pijak semua tak mati. Kira orang yang dah baik dalam masjid. Tapi orang-orang yang duduk dekat kedai mamak, hok duduk dekat lorong-lorong, hok duduk kat tepi jalan yang tidak ada pembimbingan daripada agama Islam, maka saya tercetus kalau dah ramai orang dekat masjid, siapa yang nak bantu kepada orang-orang muda yang tersasar. So saya mengubah image dalam keadaan sentiasa positifkan diri mereka lah. Itu je lah. Macam saya bagi satu contoh lah. Dekat tempat tu orang semua pakai pelik-pelik kan, kita main pakai dalam keadaan yang cantik dan segak. Pi kat tempat tu orang mesti akan pelik, dia ni siapa ni? Daya tarikan kat situ. Daya tarikan tu yang penting kan. Bila kita menggunakan kaedah di mana bukanlah berpakaian seperti orang tu tak, kita masih tutup aurat kan, tapi kita menjaga image. Menjaga image dengan cara kita ikut trend yang ada kan. Kalau kesesuaian trend ni pakai macam ni. Macam saya pernah tengok satu sejarah Sunan. One of Sunan, kita ada 9 Sunan Wali Songo ada salah satu Sunan, tak silap saya kalau salah tertegak kan. Dia pakai pakaian rasmi Indonesia, pakaian rasmi masa tu belum Indonesia lagi lah, tapi dia pakai pakaian rasmi orang Jawa. Di mana Sunan-Sunan lain semua dengan sorban apa semua. Dan ada pertikaian kat situ. Dia kata sebab apa dia pakai macam ni? Ini budaya dia, ni budaya kita Arab, itu budaya Arab pakai macam tu. Jadi tak salah sebenarnya, bukan pakaian yang dinilai oleh Allah. Betul ya dai itulah apa yang nak disampaikan oleh dai. Pemakaian it doesn't matter. The matter is betul. Ada hadis lah, innallaha la yanzuru fi ajsamikum wala suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Hadis Nabi kan. Tapi kena, sebab kita hari ini kita kena mengkaji sedikit sebanyak generation by generation. Kalau zaman kita, mak kita dulu kan, mak kita dia panggil generasi X. X ni kira macam jangan menyerak angkat kaki, tak pergi mak mati. Dia tak nyabung. Jangan tulis buku jangan malam-malam. buku malam-malam nanti macam-macam jenis-jenis. Tapi bila kita tengok tahun 2020 ni ada satu generation dia panggil sebagai generation alpha. Generation alpha ni antara generation yang dilahir ataupun dia orang membesar dengan gadget. Semua benda dalam hujung jari. Contoh kita nak tengok Mr Bean dulu seminggu sekali lah. Tapi zaman sekarang ni mereka semua hujung jari, nak tengok boy ke, nak tengok Dragon Ball. Apa nak tengok semua ada. Maka dia orang dibesarkan dalam keadaan semua di hujung jari. Jadi bila kita nak berdakwah hari ni, kita kena faham dulu kita punya mad'u. Dia orang hari ni suka muzik. Kalau kita tengok sejarah sendiri, yang menciptakan gambus namanya ulama sufi Al-Farabi kan. Al-Farabi. Jadi orang kafir ambil daripada gambus 12 tali menjadikan gitar 6 tali. Jadi maknanya gitar ni daripada gambus, dan gambus diciptakan oleh ulama sufi. Jadi kita boleh mengambil orang kata ilmu daripada agama sufi dulu menggunakan kaedah trend, sebab zaman Al-Farabi suka syair. Jadi zaman tu zaman meletup syair. Sama juga macam Wali Songo, mereka berdakwah di Pulau Jawa, mengislamkan jutaan manusia dengan main wayang kulit. Nak tengok wayang kulit mengucap dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baru masuk. Berapa juta orang masuk Islam dengan wayang kulit, dan wayang kulit menceritakan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hari ini kita boleh menggunakan kaedah
ulama-ulama terdahulu untuk menjadikan jalan kita untuk orang mengenal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah yang paling penting, mulia. Kalimah la ilaha illallah, hak tu je. Ya. Kita nak bawa hak tu. Itu natijah utama. Betul. Sebagai seorang Cuma tarik yang berlainan, jalan-jalan yang berlainan lah. Betul. Allah kata dalam Quran kan, inna sa'yakum la syatta. Betul. Amalan kamu macam-macam. Macam-macam, betul. Tak? Kan? Kemudian okey, dai, kita ada soalan daripada Facebook, daripada Abam Live. Abam Live. Okey, tak apalah. Kita tutup dulu, kita tanya soalan dia. Pengalaman jadi dai muda, orang tua boleh terima? Orang kata gini lah, orang tua ni makan garam awal. Dan Nabi SAW pun ataupun pepatah Melayu katalah orang tua dihormati, yang muda disayangi. Kita tetap hormat orang-orang tua yang memberi pandangan kepada kita walaupun dia tidak ada ilmu daripada kita. Kita ilmu setinggi mana sekalipun tapi tidak ada adab, seperti mana orang yang kata Imam Haddad, man laisa huwa adab fa huwa adab. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, dia seperti mana binatang ataupun beruang. Jadi kita tak sama macam binatang. Nak bezakan manusia dengan binatang adalah adab. Kita ada ilmu yang terlalu banyak. Ilmu adalah perlu diamalkan dengan adab. Kalau ilmu setinggi gunung tapi orang kata adab tak ada langsung, sama macam binatang lebih kurang lah. Macam orang katakan, jadikanlah kamu seperti mana garam, adab kamu seperti mana, ilmu kamu seperti garam. Dan ilmu kamu adab kamu seperti tepung. Betul lah. Ulang balik. Garam ilmu seperti garam. Adab tu macam tepung. Lembut kita, tu. Nak menggambarkan. Kita nak buat cucuk kan. Mana ada garam lagi banyak daripada tepung. Jadi ilmu tu dia punya nak larut dia tu, sampai dah larut tu kita boleh rasa garam tu. Boleh rasa. Maknanya tapi, garam sikit tak apa, tepung kena banyak. Adab tu biar tepung tu. Itu je lah. Jadi saya terima semua pandangan-pandangan ibu-ibu, ayah-ayah, makcik-makcik. Walaupun orang yang muda daripada saya tetap menerima pandangan mereka. Dia selalunya yang akan berlaku, dia ni muda lagi lah, tak layak lah nak buat benda ni apa semua kan. Itu biasa lah tu. Itu biasa bagi golongan macam tu lah. Tapi kita tak boleh salahkan mereka. Sebab itu cara mereka dulu macam tu kan. Ya, betul. Okey, soalan kedua, Syazmin Saleh. Apa pendapat Da'i Syed mengenai isu-isu yang hangat diperkatakan mengenai isu-isu semasa lah, kaitan dengan PU dan Da'i lain? Maksudnya apa tu? Kita ada baru-baru ni olahan isu-isu tentang itulah. Sebab kita katalah pandangan-pandangan orang ni berlainan. Penonton di rumah tahu soalan apa tu. Dan kita macam ni je. Setiap pendakwah dia ada cara tersendiri. Kalau kita tengok Nabi SAW, dia berdakwah secara lembut. Kalau tengok Saidina Umar, siapa tak pergi sembahyang subuh jemaah, dia terus bakar rumah. Jadi maknanya cara berdakwah ni dia ada macam-macam jenis. Ada yang lembut, ada yang kasar, tapi semuanya nak menyampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Okey, dah terjawab soalan Syazmin Saleh. Jadi soalan yang seterusnya daripada Aizat Jaafar. Da'i Syed minat baca buku yang macam mana? Fiksyen ke hiburan? Macam kedai pula orang tu yang tanya tu. Macam duduk sebelah. Macam duduk sebelah yang orang tu. Tak apa, saya jawab lah. Saya lebih saya ni kalau nak ikutkan tak suka membaca buku. Tapi saya suka talaqi. Maknanya beli kitab, duduk ada guru depan, mengaji dengan tok guru. Sebab kalau kita duduk baca seorang-seorang tak jadi sesat. Barang siapa yang belajar tanpa guru, syaitanlah guru dia. Barang siapa yang belajar tanpa guru, syaitanlah guru dia. Jadi kadang kita duduk beli buku kitab ataupun kitab lah yang ditulis oleh karangan imam-imam. Kita duduk baca seorang-seorang. Macam contohlah kitab hikam. Kita beli kat pesta buku ni, kita beli, kita baca. Antara perkataan kitab hikam, barang siapa yang dia kata, man asbata li nafsihi mutawaddi'an fahuwa mutakabbiran. Barang siapa yang merasakan dirinya tawadhu, maka dia takabur. Jadi kita baca gitu, kita nampak hanya matan. Guru yang nak kena syarahkan. Yang terang tu adalah guru. Kita dah buat faham sendiri, syaitanlah guru dia. Syaitan lah. Kita pun jadi syaitan lah. Okey, soalan daripada saya, kita berbalik-balik pada soal Syria. Baik. Saya nak tahu lagi pasal Syria ni. Macam mana keadaan orang muda-muda di Syria yang umur lebih kurang kita ni, Da'i? Ni umur apa lah? Saya baru 24, muda sangat. Ya, 24 betul ya. Betul. Saya 19 je lah. Okey, orang muda macam kita ni, dia orang kerja sendirilah. Okey, orang kerja sendiri. Ada yang tanam rumput, nak makan.
Macam biasalah kehidupan, tak adalah kerja kerajaan ke, kira boleh hidup macam biasa. Ada makan gandum, makan gandum. Pagi-pagi kita tengok duk tanam rumput, duk tanam padi, kerja macam tu je lah. Dia orang tak ada fikir dah apa nak kerja, nak kumpul duit, tak ada. Dia orang nak fikir apa hari ni makan, esok nak makan apa. Macam tu je. Macam tu je. Itu je lah dia orang punya. Jadi kita sebenarnya jangan cakap kita ni tak ada peluang. Kita pun ada peluang sebenarnya nak buat. Berbanding dengan orang di sana. Betul. Lagi susah. Kat sini ada macam-macam peluang pekerjaan yang dah diberi. Grabnya dengan macam-macam lah. Jadi kita boleh sebenarnya untuk survive. Tapi bila kita dengar keadaan cerita di Syria ni, saya sedih lah tengok. Betul. Keadaan Dia sedih. kalau nak katakan negara, kita kena faham juga. Kadang kita kena syukur juga sebab bangsa kita. Bangsa Melayu ni antara bangsa yang lembut, penuh dengan budi pekerti. Kita minta sedekah RM1, orang bagi juga. Walaupun dia tak ada duit dalam poket, orang Melayu tetap bagi. Ini bangsa Melayu. Kalau kita tengok dulu waktu saya mengaji di Mesir, bukan nak aib orang Mesir, tapi memang cerita dia macam ni. Bila saya sampai di bumi Mesir, bukan Syria, ini Mesir ni, Mesir masih aman. Yang piramid tu. Piramid tu kan. Yang piramid Bila orang sampai di Mesir, saya sampai abang sini bagi tahu apa? Okay, benda pertama hangpa kena ingat bila sampai Mesir. Kita dah ingat kena beli kitab Riyadhus Salihin ke Imam Nawawi tak. Rupanya benda pertama hangpa sampai Mesir kena ingat. Kena belajar naik bah. Allah, naik bah. Sebab apa orang Mesir kalau tahan bah macam ni, tahan bah, dia jenis tak berhenti. Dia jenis slow, dia suruh kita lompat. Laki perempuan semua sama. Pertama. Kedua, dia kata apa? Abang Ahmad sini kata, hampa nak pergi mana dalam Mesir ni, pergilah. Tapi dengan syarat jangan sandak dekat dinding. Sebab pepatah Arab kata apa? Kullu jidar hammam. Setiap dinding-dinding di Mesir kencing adalah tandas bagi orang Mesir. Dia pun jenis suka kencing kat situ. Jadi maknanya beza. Bangsa kita ni alhamdulillah masih lagi ada sopan. Kalau Mesir memang bangsa ada lagu macam tu. Jadi syukur bangsa dulu. Kemudian kita tengok daripada negara kita masih lagi aman, orang ada kerja dan sebagainya. Kalau nak bandingkan di antara Mesir dan Syria. Ada kemudahan yang terlalu banyak. Jadi dai kita juga tahu bahawa dai pergi dekat Syria ni bukan sahaja pergi untuk belajar, malah menerokai. Mana tempat yang paling best di Mesir dan Syria? Mesir dululah, kita fokus pada Mesir dululah. Tempat yang paling best lah. Yang boleh diambil sebagai pengajaran dan pembelajaran. Mesir ni semua tempat bagi saya ada special. Ada special dia. Tapi yang paling best yang Masjid Al-Azhar lah. Masjid Al-Azhar. Dan bumi Mesir ni Ardul Kinanah, bumi para nabi. Sebab bila orang sampai di Mesir, dia kata gini je. Bila sampai Mesir tak jadi Musa, jadi Firaun. Nak tahu dua benda tu ya. Tak jadi Musa, jadi Firaun. Jadi Firaun. Jadi kadang-kadang duduk Malaysia jadi Musa, sampai Mesir jadi Firaun. Kadang-kadang daripada Malaysia jadi Firaun, sampai ke sana jadi Musa. Okey, kita ada soalan lagi. Ramai dah viewer ni, dah 40 orang. Lagi, ramaikan lagi, share lagi. Okey, soalan seterusnya daripada Muslimah Aisyah. Nama Muslimah Aisyah. apa pendapat dai sekiranya ada segelintir orang yang berpendapat sibuk bantu orang luar negara Syria, sedangkan ramai orang Malaysia yang lebih susah? Soalan. Macam nak kutuk lah. Baik. Jawapan saya senang sajalah. Ada orang hari ini dia diberi kemudahan untuk bantu orang dalam Malaysia. Saya tetap bantu. Saya baru-baru ni pergi ke kampung orang asli dekat Perak. Bukan kita tak bantu, kita bantu. Ada orang diberi kelebihan untuk bantu orang luar negara. Kalau semua orang bantu dalam Malaysia saja, siapa nak bantu dekat Syria? Jadi ada juga khusus daripada rakyat Malaysia bantu orang Syria. Kita kata tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Biar dalam satu kampung tu ataupun satu negara ada wakil. Wakil. Nanti Allah tanya. Nanti Allah tanya, ni orang Islam tertindas, hampa buat apa? Jadi benda-benda macam tu kena kaji juga. Okey, itu yang kena pegang tu, fardu kifayah. Kita pergi kat sana bukan untuk seronok, kita pergi jalan perintah juga sebenarnya. Jalan perintah. Dalam masa yang sama. Okey, ada soalan seterusnya daripada Syazmin Saleh. Okey, apa perkara yang patut dicontohi oleh rakyat Malaysia yang dai jumpa di Syria? Banyak. Salah satu tadi saya dengar. Dia orang ni jenis teruk macam mana apa sampai Quran lah. Quran memang dia orang kenal lah. Dia orang tahu agama, dia orang kuat agama. Walaupun dia orang diuji dengan kesusahan, kemiskinan, dhaif, tetap dia orang tak tinggal kepada agama. Allah. Itu je lah yang kita boleh belajar daripada mereka. Kalau nak belajar daripada sujud kerajaan memang tak boleh dah. Memang dah rata. Biarlah, kesian kat mereka lah. Itulah part tu. Kita masih lagi aman, kita bersyukur. Kita masih duduk tu tempat yang aman. Ada lagi soalan
daripada Abam lagi tanya soalan Ini soalan last lah saya ambil ni. Apa pendapat dai tentang baru join Usrah dah berani lawan fatwa? Hoish. Dia Awak soalan ni. Tapi itulah kita bawa soalan deep ni untuk orang yang deep lagi. Okey, sabar. Dia macam ni lah. Kena faham orang yang mengaji dipanggil sebagai talibul ilm. Penuntut ilmu ni dia ada syarat-syaratnya dalam kitab Ta'lim Muta'alim kan. Kita mengaji kitab Pelita Penuntut. Syarat menjadi seorang penuntut ilmu ni dia kena mujahadah tinggi. Waktu kita mengaji sekolah pondok mana makan ayam. Saya ingat seminggu sekali je makan ayam. Yang lain semua makan ikan termenung je duduk dalam bilik. Kuah-kuah kari macam tu je. Kadang botak kepala. Maknanya kita meninggalkan benda-benda yang kebiasaan orang suka kan. Jadi kalau hari ni join Usrah, lepas tu esok terus nak jadi ulama, ni penipu besar. Tak boleh lagu macam tu. Saya yang macam ni pun 10 tahun kat mengaji. 10 tahun pun rasa jahil lagi. Nak dapat sikit tu pun 10 tahun. 10 tahun. Banyak. Kalau ulama-ulama, imam-imam terdahulu berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun nak mengaji. Hadis beratus ribu hafal. Jadi bukan kita nak melawan fatwa. Kita bukan mufti, kita da'i. Semua orang layak untuk mengajak orang kepada kebaikan dengan syarat tidak menghina, tidak mencerca, tidak mengutuk dan sebagainya lah. Da'i bagi satu pencerahan yang sangat jelas, bukan nak melawan. Tidak, bukan melawan, merojong tak. Tapi kita kena balik pada fitrah kita, rendahkan diri, tawaduk dalam menuntut ilmu ni kan. Okey, soalan daripada saya pula. Betul, boleh. Dah pergi ke Syria, Mesir, mesti kena takallam lughatul arabiyyah. Aywa, taban. Kan? Jadi macam mana saya nak tanya dalam sudut pembelajaran bahasa Arab pula. Mesti ada orang yang berminat nak belajar bahasa Arab. Okey. Berapa lama tempoh belajar bahasa Arab dan apa kaedah untuk kita boleh ingat lagi bahasa Arab tu? Okey, kaedah dia kena tahu nahwu saraf lah. Itu biasa. Basic lah. Siapa menyegang lah tu. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kata nama apa semua tu lah. Isim, fi'il, huruf itu benda biasa kalau nak mengaji bahasa Arab. Tapi kita ingat bahasa Arab ni dia bukan ada satu lahjah. Dia ada banyak lahjah. Contoh kaifahaluka, apa makna dia? Apa khabar? Pergi Mesir tak pakai kaifahaluka. Dia pakai apa? Zayyak kamil ya basha. Ya gid'an. Kalau pergi Syria, shaluna kinta. Kalau pergi Mekah ataupun Yaman, ish akhbarak. Jadi benda-benda macam tu dia mukhtalif, dia beza-beza. Jadi macam Kedah, Kelantan dengan lagu macam tu lah. Lagu macam tu. Jadi wa ala kulli hal, antara tipsnya kita ni nak mengaji agama kan, nak mendalami ilmu agama, nasihat saya kepada talibul ilm di Malaysia, ada duit sikit ngaji luar. Ada duit sikit pergi ngaji Mesir ke, ngaji Yaman ke, ngaji Maroko ke. Sebab Imam Syafi'i pun daripada Baghdad ke Mesir. Dia tetap orang kata apa? Berhijrah ataupun untuk cari ilmu. Bukan kosong-kosong. Pi tak ada kosong-kosong. Saya pergi dengan niat natijah yang paling penting adalah aku nak ilmu. Betul. Bukan pi saja-sajalah. Betul. Fatulabu ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu daripada kita hidup sampailah kita ke liang lahat. Betul. Okey. Lagi soalan daripada saya berbunyi. Okey, kita dah tahu dah saudara kita di Syria apa semua kan. Jadi apa medium yang kita nak bantu kawan-kawan kita di Syria? Medium kita okey, kalau Instagram ke? Boleh, insyaAllah you guys boleh follow Malaysia for Syria di Instagram. Malaysia for Syria ataupun Global Peace Mission Malaysia. Antaranya baru-baru ni kita ada press conference dengan Faizal Tahir, dengan Ultimate. Kita nak buat Idlib urgent call. Kita nak mengumpulkan Idlib sekarang tengah-tengah teruk sangat. Di Syria ni negeri yang orang kata masih hidup adalah Idlib. Semua orang-orang yang duduk dalam Syria lari ke Idlib. Orang kata macam Idlib ni Kelantan lah. Last negeri. Lalah Idlib pun kena serang. Pakat lari habis, tak boleh lah. Orang Turki pun tak boleh terima pelarian Syria, orang Palestin sebab dah penuh. So dia orang duduk di situ dan kita nak mengumpul 2 minggu RM1 juta. Kepada penonton yang menonton video live pada petang ni, bolehlah pergi ke Malaysia for Syria ataupun Global Peace Malaysia di Facebook dan di Instagram juga, insyaAllah. Okey, boleh cek di Instagram Da'i Said dan juga di Global Peace Malaysia. Dekat situ bolehlah tuan-tuan dan perempuan untuk salurkan bantuan atau apa-apa idea yang lebih untuk ditambahkan dari sudut penyaluran bantuan. InsyaAllah bolehlah rujuk di page sebentar tadi. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung slot. Alhamdulillah. Dan terima kasih Da'i dengan soalan-soalannya. Alhamdulillah. Pedas. Okey, suka untuk saya maklumkan, teruskan tonton FB Live PBS 2020.
ramai artis yang akan datang kat sini, which is Sisi Iman, Man Raja Lawak, Hafiz Hamidun, Ismail Izani. Isma Sani, saya dah salah cakap tu. Maafkan saya, Isma Sani. Okey. So, jemputlah datang ke Pesta Buku. Kat sini Dai, kita ada sedikit tunjuklah kad untuk tunjuk. Dekat sini dah ada tulis tentang RM500 bagi 9 cabutan bertuah dan 9 pemenang setiap hari. So beli buku dengan harga RM30 ke atas, dan bolehlah tuntut di kaunter Urus Setia. Nanti kaunter Urus Setia akan uruskan. RM500 9 pemenang. Yang mana bertuah insya-Allah lah akan dapat. Boleh, insya-Allah. Okey. Kemudian jangan lupa datang ke Pesta Buku 2020. Dan suka untuk saya maklumkan perbincangan kita pada hari ini tidak ada kena-mengena dengan mana-mana agensi ataupun pihak. Minta maaf, mohon maaf jika ada tersinggung, tersalah kata. Mohon maaf dari saya. Saya pun minta maaf juga. Buruk dan baik dari Allah. Yang memilih langkah keburukan adalah kita sendiri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next live, which is esok hari. Esok hari kita akan jumpa ke next live. Love. Assalamualaikum. Bye.